Ya, ada orang yang tak percaya kepada Tuhan, dah bosan berdoa kepada Allah, lalu dia memohon selain daripada Tuhan. Ya, dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Al-Quran, ya ayyuhal na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah pernah sebut dalam Al-Quran surah Qaf ayat ke-16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Tuan, dalam hati kita, dalam diri kita ada bisikan-bisikan. Bila kita duduk sorang-sorang, tuan-tuan, demai bisikan tu. Ya, demai bisikan tu. Sama ada bisikan itu bisikan yang baik, dia suruh kita buat baik, ataupun bisikan itu, tuan, dia suruh kita buat benda jahat. Ada baik, demai mana tu. Tak kira lah hantuk bunga besar lagu mana pun, benda tu dia akan main mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, yakni Allah, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka, dan aku perkenankan permohonan orang yang berdoa. Apabila mereka berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dengan mematuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka tergolong di kalangan hamba Allah yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 186. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan peluang dan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita bangun daripada tidur tadi ini, bersihkan diri kita, kita pakai pakaian yang bersih, datang ke rumah Allah beribadat, solat berjamaah pada hari ini, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita menikmati, yakni beribadat pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan dalam keadaan sehat walafiat. Ada orang teringin nak masuk Ramadan tapi duduk kat hospital. Ada orang teringin nak berpuasa pada bulan Ramadan tapi tak mampu dia, disebabkan beberapa rukhsah yang diberikan dalam agama, seumpama seperti bermusafir, seumpama seperti dia tidak berkemampuan untuk berpuasa, Allah tak beri dia kesempatan itu. Maka Allah berikan nikmat kesihatan kepada kita untuk kita dapat beribadah dengan baik, dengan sempurna pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita cerita tentang bulan Ramadan ini ataupun bulan puasa yang difardukan kepada kita, puasa Ramadan, kalau kita meneliti dalam sirah ataupun dalam sejarah ibadat puasa itu, di antara syariat ataupun ibadat yang paling tertua sekali di muka bumi Allah ini adalah ibadat puasa. Ya, ibadat puasa paling lama sekali. Berbanding ibadat salat, ibadat zakat, haji dan seumpamanya, puasa ibadat yang paling, yakni orang buat puasa tu
yang paling lama sekali di muka bumi Allah ini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah melalui sanad daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana yaumul Ashura yauman tasumuhu Quraisyan fil jahiliyah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum. Nabi sebelum menjadi rasul, Nabi duduk di Mekah dan Nabi tengok orang-orang Mekah Arab jahiliyah Quraisy dulu ni. Mereka berpuasa Yaumul Ashura, hari Ashura. Dan Nabi pun berpuasa pada ketika itu. Dan juga sekalian, apabila qadiman Madinah samuhu wa amara bisiyami. Dan apabila Nabi berhijrah daripada kota Makkah pergi ke Madinah, maka difardukan syariat puasa ini. Dalam hadis yang lain, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-Yahud. Apabila Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa. Tuan, kita tengok dalam sirah Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarak Furi yang di bawah pemerintahan Nabi SAW di Madinah. Bukan semua sahabat, bukan semua orang yang beriman kepada Nabi dan beriman kepada Rasul. Di antara penduduk rakyat orang Madinah itu, di kalangan mereka adalah berbangsa Yahudi. Orang Yahudi mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai di Madinah, tuan, fara al-Yahud, Nabi tengok orang-orang Yahudi tasumu yaumul Ashura, di puasa hari Ashura. Orang Yahudi puasa hari Ashura. Maka Nabi beritahu, Nabi tanya kepada faqal, ma hadha? Apa puasa sebenar apa ni? Apa puasa ni sebab apa? Sebenar apa? Maka jawab orang Yahudi, qalu hadha yaumun salihun, hadha yaumun najjillah bani Israel min aduwahum fasamahu Musa. Kata orang Yahudi, wahai Muhammad, kami puasa pada hari ini sebab kami mengenangkan, kami rasa seronok, kami rasa gembira sebab Tuhan telah menyelamatkan Musa alaihissalam daripada musuhnya. Hari ini kami seronok disebabkan kegembiraan itu kami berpuasa. Oh, Yahudi harap macam itu kata Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Nabi kata, sepatutnya aku lebih seronok dan gembira berbanding dengan apa? Kenapa? Sebab Nabi Musa dengan perjuangan aku, apa yang Nabi Musa alaihissalam bawa dalam risalahnya sama macam risalah yang aku bawa. Orang Yahudi mereka beriman kepada Musa alaihissalam tapi tidak beriman kepada Rasul. Kenapa? Kerana mereka beranggapan bahawa ya, penutup segala khatimun nabiyyin mestilah datang di kalangan bangsa mereka. Maka Islam bukan agama bangsa, Islam bukan agama negara tertentu, Islam bukan agama kelompok-kelompok elit tertentu. Tidak. Bila kata Islam, sesiapa yang berakidah syahadat man syahada Nabi, man syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, cukup dia Islam. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, apabila begitu fasamahu wa amara bisiyam. Kemudian Nabi bagi tahu kepada umatnya, Nabi bagi tahu kepada sahabat, hari ini siapa yang nak puasa Ashura silakan. Nak tinggal pun tak apa, nak buat pun tak apa, maknanya sunat. Lalu turunlah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada tahun kedua hijrah, bila mana Nabi sampai di Madinah, itu ceritanya. Itu sejarah ibadat puasa yang 1400 tahun lebih dah bukan kita melaksanakan pada tiap tahun. Ini dia contohnya. Baik, apabila kita melihat surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam bil lafzul iltizam bil lafzul amr, hendaklah dilakukan tanpa gagal. Setiap orang Islam, setiap orang mukmin jangan bagi alasan untuk dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini.
Supaya apa? Di akhir Ramadan itu dia mendapat satu anugerah hadiah daripada Allah, la'allakum tattaqun, supaya dia bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, ada satu hadis, ada satu hadis yang pernah dinukilkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahmatullah alaih. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama muhadditsin. Satu hari tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengunjungi seseorang di kalangan umat Islam dan bertanya mengenai kesihatannya. Mengenai kesihatannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajirun rajulun minal muslimin qad khafta fasara. Satu hari itu sekalian perangai Nabi ni tuan-tuan, bila Nabi tahu ada di kalangan para sahabat yang tak sihat, Nabi akan pergi ziarah. Ini hebat ni Rasulullah ni tuan-tuan. Bila dengar kata ni sahabat ni sakit ni, tak sihat ni, ada masalah penyakit dan sebagainya, Rasulullah pergi ziarah. Ini sunnah, ziarah orang yang sakit. Bila ziarah sekalian, Nabi tengok fasara mithlal farqi, tengok sahabat ni macam orang panggil apa? Burung yang basah. Burung basah ni maknanya tuan-tuan boleh tengok, pernah tuan-tuan boleh tengok dah burung basah dari mana? Dia kecut tu tuan-tuan ni. Nampak macam tak sihat semua ni, badan jadi kecut. Macam itulah Nabi sebut mithlu al-farqi, seumpama seperti burung yang basah, dia kecut badannya, tak sihat tengok dia. Nabi berziarah sahabat ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah, hal kuntu tad'u bi syai'in aw tas'aluhu ijab. Nabi tanya kat sahabat ni, wahai sahabatku, yang ada apa-apa doa ke kat Allah yang pelik-pelik ni? Pada tuan-tuan ini Nabi tanya, pasal apa ni? Jadi lagu ni, yang ada doa apa-apa ke yang pelik-pelik ni? Nabi tanya kat sahabat. Maka tuan-tuan jawab sahabat ni, qala na'am, ya, aku pernah berdoa kepada Allah. Aku pernah berdoa kepada Allah. Aqulu Allahumma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fi dunya. Ini doa sahabat. Apa doa sahabat ni? Ya Rasulullah, aku pernah berdoa kepada Tuhan supaya ringankan beban dan azab aku di hari akhirat dan percepatkan azabku di dunia ini. Tu dia doa itu. Lebih nak bagi senang faham, ya Allah, ringankan aku azab akhirat, dan tak apa, biar aku kena dulu dekat dunia ni, akhirat aku diringankan azab dia. Dia doa macam tu kepada Allah. Dia doa macam tu kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, subhanallah. Nabi ucap, Nabi menggunakan lafaz itu, subhanallah, maha suci Allah. Nabi sebut subhanallah, la tutiqu. Nabi kata hang tak mampu. Hang tak mampu. Pasal apa hang doa macam tu? La tutiqu, kita tak berkemampuan. Maka awla tastati'u, dan riwayat lain, kita tidak berkemampuan untuk menghadapi azab Allah itu. Pedih, berat itu. Lalu Nabi sebut, afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah. Lalu Nabi pesankan sahabat, pasal apa hang tak mau doa, ya Allah ya Tuhan, berikan kebahagiaan, selamatkan aku di dunia ini. Pasal apa hang nak kena juga azab dekat dunia? Nampak tak tuan-tuan? Macam mana Nabi ajak sahabat? Tuan-tuan, baru ni kita cerita. Ada seorang ni tuan-tuan, dia baru kena sepak dulu ni, dia buat jenayah apa tu, dia kena sepak dalam penjara tu. Umur dia hampir 70 tahun lebih dah. Tak nak lebih 70 tahun lebih dah tuan sekalian. Kemudian orang sembang pasal dia. Pada dulu dia tu jenayah tu, dia kata, saya dah teringat diri dulu, saya dah teringat lagi dulu waktu saya kena sepak. Sampai lah duk rasa lagi, dia kata. Rasa tu mana? Rasa perik semua. Kena sempat dalam nyawa tu. Kena sempat tu kata, tu kena nyawa tu rasa sampai lah. Itu dunia. Itu dunia. Maka tuan-tuan, Nabi kata, jangan berdoa macam tu. Doalah, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan aku daripada dunia ini, wa fil akhirah, dan juga akhirat. Kita tak mau azab. Kita tak mau mohon doa berlindung daripada Allah. Kita nak berjaya dan bahagia dekat dunia
dan juga bahaya di akhirat, wa qina azabannar, dan juga azab kubur. Ya, qala fana'allahu lahu fasyafahu. Kemudian Nabi mendoakan kepadanya dan mendoakan kesihatan kepadanya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tuan, bila tengok Rasulullah, dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika mana jika sekiranya," Aisyah tanya Rasulullah, "jika sekiranya kita diizinkan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar?" Lailatul Qadar ini baru separuh masa pertama ni, sebelum awal ni Ramadan. Kita baru nak masuk separuh masa kedua ni. Nah, masuk masa ketiga, 10 malam yang terakhir. Waktu tu kita dah berebut malam Lailatul Qadar. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ketika mana kita diberikan kesempatan untuk bertemu malam Lailatul Qadar, apakah doa yang penting untuk kita doa kepada Tuhan?" Nabi kata, "Wahai Aisyah, bacalah doa ni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anni ya Allah." Itulah penting, tuan. Itulah doa penting. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemaaf. Nah, yang suka memberi kemaafan, fa'fu anni ya Allah, ampunkanlah dosa. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kita ni tuan, bila kita berdoa kepada Allah, kadang-kadang kita minta hak dunia tu lebih banyak berbanding yang akhirat. Kadang-kadang doa hak dunia tu lagi banyak berbanding dengan urusan akhirat. Contohnya apa? Ya Allah, bagilah aku naik pangkat dunia lah. Ya Allah, bagilah aku dapat tanah 2-3 relung. Ya Allah, bagilah ya Allah anak ujian SNM. Dunia semua kita minta. Salah tak? Tak salah. Tapi tuan-tuan, Nabi pesan kat kita, minta sama, bagi banyak dan bagi lebih untuk kita selamat akhirat esok. Allahumma inna. Sebab tu ya, kita minta doa supaya Allah ampun dosa kita dan Allah terima kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, dalam satu kitab yang disusun oleh Dr. Salman Auda, dalam kitab dan Ma'asiyah bersamanya puasa, di antara tajuk kitab ini iaitu Ramadan wa Du'a. Ramadan wa syahrus siyam wa syahrul du'a. Ya, Ramadan adalah bulan puasa dan bulan untuk kita perbanyakkan, memperkemaskan doa kita. Allah pernah sebut dalam Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, maka katalah bahawa aku sentiasa hampir kepada mereka. Tuan-tuan sekalian, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Mana' yang disusun oleh Al-Imam Rashid Ridha, apabila dia mengupas ayat ini, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni." Tuan-tuan, Allah tanya soalan dekat hamba dia. Macam kita dah ada di kalangan kita ni yang cikgu sekolah, tuan-tuan, dia tanya anak murid dia. Sebelum dia mengajar, dia tanya anak murid dia. Dia tanya sekian. Apa soalan sekian, supaya anak murid dia berfikir. Supaya anak murid dia, tuan-tuan, bukannya dia telan dia apa hak cikgu banyak dah. Ya, supaya anak murid ni bila dia fikir, tuan-tuan, dia boleh mendatangkan ilmu kepada mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Allah tanya kepada hamba, jika kamu bertanya tentang dekatnya aku dengan hamba-Ku, fa inni qarib. Fa di situ iaitu kata Rashid Ridha, fa khatibuhum mubasharatan bi jawab su'alahum. yakni Allah menjawab secara mubasyarah, secara terus bermaksud. Thumma fasara qarabahu minhum bi annahu yajibu da'i, iaitu bermaksud bila Allah tanya dan Allah jawab tu bermaksud benda tu memang dekat sungguh. Memang Allah jawab, maknanya Allah mustajab sungguh doa hamba-hamba dia. Ada orang tuan-tuan sekalian, bila dia berdoa, dia kata aku berdoa pun Allah tak makbul pun. Ada tuan-tuan, dia berdoa banyak dah dekat Allah, dekat Tuhan, tapi tak makbul pun. Ada orang cakap lagu tu tuan-tuan. Ya, doa mereka bagi untuk doa bagi apa syarikat bagi doa dah, tapi Tuhan tak bagi. Tuan-tuan, itu anggapan kita.
Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang direkod oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak memohon doa kepada Tuhan, Allah akan marah kat dia. Yaghdab alaih, Allah akan marah. Ya, ada orang yang tak percaya kepada Tuhan, dah bosan berdoa kepada Allah, lalu dia memohon selain daripada Tuhan. Ya, dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Al-Quran, ya ayyuhal ladina tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah pernah sebut dalam Al-Quran surah Qaf ayat ke-16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Tuan, dalam hati kita, dalam diri kita ada bisikan-bisikan. Bila kita duduk seorang-seorang, tuan-tuan, demai bisikan tu. Ya, demai bisikan tu. Sama ada bisikan itu bisikan yang baik, dia suruh kita buat baik, ataupun bisikan itu, tuan-tuan, dia suruh kita buat benda jahat. Ada baik. Demai mana tu? Tak kira lah untuk guru besar lagu mana pun, benda tu dia akan mainkan. Bisikan-bisikan itu. Kita belajar dalam ilmu talbisul iblis karangan Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Saja bagi subuh ni kita tak baca itu, sebab iblis dan syaitan kena atas. Walaupun ada sedikit pembahasan tentang hadis itu, cuma sebenar Ramadan ni kita bagi semangat, kita membaca hari-hari berkaitan dengan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala, nah, yang pada rasa bahawa bisikan yang datang kepada diri kamu itu dah rasa dekat dah. Sebenarnya wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kata Allah, dan sebenarnya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ni urat leher, perumpamaan analogi yang Allah bagi kepada kita bahawa kita dah rasa dekat, rupanya Allah lagi dekat daripada mereka. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, afdalul ibadah ad-du'a, sebaik-baik ibadat adalah doa. Ya, syahrul Ramadan wa syahrul doa. Ya, bulan yang kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah rasa bahawa qiyamul lail, kita ustaz malam ni tak larat nak bangun solat, ustaz tak larat nak bangun tahajud, tak larat nak bangun dah ustaz, tak larat doa. Doa ialah qiyamul lail. Kita menghidupkan malam. Kita dah faham bahawa qiyam itu salat saja, tidak. Qiyam, kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat, dengan Al-Quran, dengan istighfar, dengan doa kepada Tuhan Rabbul Jalil. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Al-Duktur Salman Audah dalam kitab dia Ma'asiyah, dia menyebut bahawa an yatahayyan al-awqata al-fadilah. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini ada beberapa tempat yang penting dan beri perhatian pada waktu itu. Kenapa? Kerana fadilat dan kelebihan yang sangat besar di sisi Tuhan kita. Ya, kata Dr. Salman, yang pertama iaitu al-waqtu sahur. Ketika mana waktu sahur, waktu itu jangan lalai, waktu itu berikan perhatian. Kenapa? Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, aqrabu ma yakunu rabbu min al-'abd fi jawfil lail al-akhir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya rapatnya di antara Tuhan dan hamba ketika mana akhir malamnya. Yang akhir malam maknanya apa? Nak dekat subuh, nak habis sahur tu, itulah tuan-tuan, di antara Tuhan dan hamba. Kalau kita minta doa kepada Allah, maka Allah akan mustajabkan doa kita. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita nak minta doa kepada Tuhan, mintalah apa-apa, mintalah segala-galanya. Dan apa yang diajar oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tiap kali kita dah habis solat tarawih 4 rakaat tu, tuan-tuan, tu imam duk baca hak tu lah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah ya Tuhan, kurniakan, anugerahkan kepada aku syurga dan jauhkan aku daripada api neraka. Nah, tanya pilih siapa pun di kalangan kita, orang kaki masjid ke, orang tak kaki masjid ke, orang semayang ke, orang tak semayang ke, tuan-tuan, kita tanya dia, "Hang nak masuk syurga ke tak?" Dia kata, "Aku nak masuk syurga." Dia nak masuk syurga. Ya, wa as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Lalu
Rabbi ja'alni Rabbi alhiqni minas bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan juga doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Tuhan, golongkan aku di kalangan orang-orang yang saleh. Bukan orang saleh, Rabbi ja'alni Rabbi alhiqni minas salihin. Ya Allah ya Tuhan, cenderungkan aku, golongkan aku di kalangan orang yang saleh. Kita ni bukan ulama, kita ni bukan ahli ibadah, tapi kita ni tuan-tuan rasa bahagia, rasa seronok kalau kita ni tergolong di kalangan hamba Allah yang saleh. Orang saleh bukan orang yang terkenal. Tuan-tuan, yang kita ceramah-ceramah ustaz-ustaz ada terkenal ni, orang semua sebut saja nama dia, semua orang kenal, belum tentu saleh. Belum tentu saleh. Kadang-kadang tuan-tuan ustaz ni tengok, yang ni masjid ni mahal, aku kena pergi tang ni. Oh, tang ni bayaran lebih ni, aku kena pergi tang ni. Kadang-kadang orang yang dengar kuliah ustaz tu lebih saleh, lebih ikhlas hati dia berbanding dengan orang yang hidup selama ini. Patut orang saleh, dia bukan orang yang terkenal. Orang saleh, orang tidak tahu bagaimana hubungan dia dengan Tuhan dan tidak ada masalah dengan manusia. Rabbi ahqni bisalihin waj'alni min lisani sidqin fil akhirin. Ya Allah, baikkan, betulkan, benarkan. Ya Allah, jagakan lidah aku ini daripada kepada orang lain. Maknanya tak mau bagi lidah ni tuan, bagi lidah yang jadi lidah jahat. Ramai orang yang masuk dalam neraka Allah disebabkan lidahnya. Lidah tak mati nak jaga, tapi sokok orang disebabkan lidah dia lah tuan sekalian, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Terus satu pertama. Yang kedua, Dr. Samuel Ma'udah menyebut bahawa fi sujud, ketika bersujud. Dalam bentuk syarah mu'adzab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam mazhab Syafi'i, sujud, doa dalam sujud tuan sekalian bukan bermaksud akhir sujud saja. Yang kita dah faham bahawa apabila sujud yang terakhir kita perpanjangkan sujud, bukan itu saja. Kata ulama dalam mazhab Syafi'i, tiap rakaat dan tiap apabila sujud itu maka boleh dipanjangkan bacaan kita dalam sujud. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Maka tuan-tuan sekalian, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sujudihi. Tuan-tuan, Abu Hurairah pernah riwayat satu hadis, Nabi pernah bagi tahu dekat dia ketika mana Nabi sujud, tuan-tuan, Nabi berdoa. Hari doa ketika mana Nabi sujud, Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu. Ya Allah ya Tuhan, Kau ampunkanlah dosaku ya Allah. Ini doa Nabi, doa Rasulullah kekasih Allah, yang Nabi ini confirm masuk dalam syurga. Dan juga Allah telah mengampun dan memaafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi berdoa supaya Allah ampun dosanya. Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosaku kesemuanya, sama ada kecil ataupun besar. Dosa kita ni banyak tuan, kecil pun ada, besar pun ada. Ya, Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, dia cerita dalam kitab itu tuan sekalian ciri-ciri dosa-dosa besar. Kita tengok dan kita jangan buat apa yang dalam kitab itu. Dosa-dosa besar, kita mohon kepada Allah supaya Allah ampun dosa kita, sama ada dosa itu kecil ataupun dosa itu besar. Dan kata Nabi juga, ya wajil wa awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosaku ya Allah, jangan dosa waktu awal-awal hidupku dan akhir-akhir hidupku. Tuan, waktu remaja kita yang tahu apa yang kita buat. Waktu kita kecil-kecil dulu, kita sendiri yang tahu kita buat tahana dekat mak kita, buat tahana dekat ayah kita, kita buat kelakuan tak baik dekat sahabat-sahabat kita, buat kelakuan tak baik kepada jiran dan ahli kita. Waktu kecil dulu kita tahu kita siapa. Awalahu wa akhirahu. Ya Allah, ampunlah dosaku waktu aku kecil dulu ya Allah. Ya Allah, dan ampunkanlah dosaku ketika mana akhirat hayatku ya Allah. Ramai orang yang waktu muda dulu bagus dia, kaki masjid dia, tapi bila bertambah usia dia sebenarnya dia semakin jauh daripada Tuhan. Dia semakin jauh dengan Al-Quran, semakin jauh dengan masjid dan seumpamanya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah.
Lalu Nabi sebut wa'ala liyad'u wasirah, ya Allah, kau ampunlah dosaku. Sama ada dosa itu dosa yang jelas dan dosa yang tersembunyi. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Lalu kita sekalian, dan ini yang disebut oleh wa amma sujud fajtahidu fi du'a, ya, ketika mana kamu sujud maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Dr. Salman Audah dalam kitab dan maksiyah, yaitu bainal adzan wal iqamah, ya, di antara azan dan iqamah itu musyaddah. Dalilnya apa? Ini kita sebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Nasa'i dalam Tabaqat Al-Kubra. Nabi sebut la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Dalam sebagian riwayat yang lain, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun, ya, fad'u. Nabi kata doa hamba Allah yang dia bersungguh-sungguh ketika berdoa di antara bainal adzan wal iqamah. Kita kadang-kadang waktu tu duduk semang orang, duduk semang dengan kawan-kawan kita, tapi sebenarnya bila kita baca hadis, rupanya hal itu tempat yang mustajab, ya, tempat yang mustajab yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Dan itu disebut ketika mana sekalian pada waktu itu perlulah diberi perhatian oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi dan kepada Allah SWT. Dan seakhir saya menutup satu doa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma apa dia yang berbunyi, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya Allahumma inni zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diri aku sendiri, zulman katsiran, kezaliman yang banyak pada diriku. Banyak. Tuan sekalian, tak tahulah kita ni banyak dosa, tuan. Ada rasa bersih, dia ada rasa suci sangat ni, dia ada rasa ahli syurga sangat ni. Siapa kita? Ini doa yang Nabi ajar. Inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Dosa kita banyak. Faghfirli wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Tiada Tuhan yang dapat mengampunkan dosaku illa ant, melainkan Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosaku, ya Allah, kerana keampunan itu datang daripada-Mu. Warhamni, kesianlah Mu, ampunlah-Mu, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, kita ada fungsi banyak doa ini supaya benar-benar supaya kita bersemangat dan bermotivasi untuk kita kecapi seperti mana surah Al-Baqarah yang kita baca tadi ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang kesian kepada hamba-hambanya, hamba Allah yang diberi rahmat dan keampunan daripada Tuhan Rabbul Jalil. Ramai orang yang dia rasa bahawa hidup dia bahagia, yang dia rasa bahawa dia berjaya, yang dia rasa bahawa duit dia banyak, dia rasa itulah berjaya dalam hidupnya. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, berjaya ataupun tidak, bagaimana keampunan dan rahmat datang daripada Tuhan. Ya, kejayaan itu datang daripada Tuhan. Itulah yang berjaya. Nah, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, saya sertakan itu dulu perkongsian nasihat saya pada pagi ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat yang banyak kepada kita. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.